Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Sebab turun ayat. Kita berada kitab kita lah tuan-tuan. Nama tak sebut, nama kitab kita Tafsir Al-Munir, tafsir juzuk amma karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Meninggal dah ni beberapa tahun yang lepas di Syria. Baik, jadi kita berada di dah 7 tahun kot no? Kita lebih kurang lah kita mengaji kitab ni lebih kurang 7 tahun. Kita berada di surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Di situ daripada kita baca dah lebih kurang daripada juzuk amma, daripada surah amma yatasaalun an-naba sampailah surah Al-A'la. Baik, jadi kita dah ulas dah kandungan surah secara umum. Jadi kita dah ulas juga sebab kelebihan surah dia, yang mana surah yang Rasulullah sangat suka baca, iaitu Sabbihis wasyamsi wadwaha wal laili idza yaghsha. Sepatutnya kita hafallah tuan-tuan. Biasanya macam imam baca tadi kan, itu surah yang Rasulullah suka baca dalam sembahyang. Dia suka Sabbihis, hal ataka hadithul ghashiyah. Kemudian yang imam baca tadilah wasyamsi wadwaha dan wal laili idza yaghsha. Baca banyak kali pun tak apa, berulang pun tak apa. Rasulullah suka baca surah tu. Dan surah itulah juga menjadi penanda aras paling panjang kita boleh baca masa sembahyang, panjang tu. Nak baca ayat Quran pun lebih kurang tu lah, jangan panjang sangat. Baik, jadi tuan-tuan kita tengok, kita dah sebut dah tentang ayat dia. Kita baca 1 sampai 8 daripada Sabbih isma rabbikal a'la sampai di wa nuyassiruka lil yusra. Kemudian kita berhenti di sebab turun ayat. Dia ayat Quran ni dia ada sebab, dipanggil asbabun nuzul. Hadis pun ada, dipanggil asbabul wurud. Kita perlu faham jugalah kenapa Rasulullah sebut sesuatu hadis, supaya kita faham sebab apa Rasulullah sebut hadis tu, merujuk kepada apa. Sama ke ayat Quran, itu ni merujuk kepada apa, baru kita faham makna sebenar. Jadi kita tengok sebab turun ayat yang ke-6. Makna dia bukan semua dalam Quran tu 6236 ayat, bukan makna semua ada asbabun nuzul. Sebahagiannya ada, sebahagiannya tak ada. Baik, sebab turun ayat ke-6. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Baik, jadi ayat ke-6 ni adalah sanuqri'uka fala tansa. Itu ayat yang ke-6. Baik, firman Allah bermaksud kami akan membacakan Quran kepadamu. Baik, jadi sanuqri'uka fala, kami akan bacakan Quran kepadamu, yang ini merujuk kepada Jibril lah. Kan dalam Quran kadang-kadang guna banyak dhamir nun, iaitu kami. Sebab apa? Banyak guna kami. Sebagai ulama tafsir sebut merujuk kepada Allah dan para malaikat dia. Di sini disebut kami merujuk kepada Jibril alaihi salam. Jadi Jibril baca Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Imam Mujahid dan Al-Kalbi berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril datang kepada baginda membawa wahyu, baginda biasanya akan mengulangi pembacaan wahyu tersebut dari awal ayat
walaupun Jibril belum lagi selesai membacakan ayat terakhir. Ini baginda lakukan untuk mengelakkan dari lupa. Maksudnya bila Jibril baca, Rasulullah akan ulang daripada awal. Ulang sebab Rasulullah takut lupa. Jadi sebabkan takut lupa, maka sebelum Jibril habis baca, Rasulullah dah ulang. Sebelum Jibril habis baca, Rasulullah dah ulang. Jadi kerana takut lupa lah. Jadi ayat ni bagi tahu kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan bacakan kepadamu fala tansa. Kami akan baca kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Baik, iaitu kamu tidak akan lupa suatu selepas ini, kerana sesungguhnya memadailah jaminanku untukmu. Jadi maksudnya bila baca, Rasulullah tak lupa Al-Quran. Nanti sambungan dia, illa masya Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya di Quran ni ada juga yang Rasulullah lupa. Disebut sanuqri'uka fala tansa, kami akan baca dan kamu tidak akan lupa. Pertama kita belajar Rasulullah nak hafal Quran ni tuan-tuan, panjang tuan-tuan usaha dia. Daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, tiap-tiap tahun sekali bertalaki. Waktu akhir hayat 2 kali dalam bulan Ramadan khatam. Makna dia Rasulullah berusaha untuk menghafal Al-Quran. Maksudnya kita sebagai manusia tuan-tuan, nak apa pun kena usaha lah tuan-tuan. Itu konsep dia. Hatta Rasulullah juga berusaha. Yang kedua, jaminan Allah takkan lupa setelah Rasulullah berusaha. Tapi usaha kena tuan-tuan. Sebab tu kita tengok nanti perang Badar kan, bila kita bincang tentang perang Badar, Rasulullah semayang sujud lama dalam perang Badar. Angkat tangan berdoa, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah fala tu'bad ba'dal yaum. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, kalaulah hancur sahabat Rasulullah dalam perang Badar ni, tidak akan ada lagi hamba-Mu yang menyembah-Mu di muka bumi. Jadi Rasulullah doa sujud lama sampai angkat tangan, selendang jatuh. Kenapa dalam peperangan Badar macam tu? Tak macam peperangan lain, perangan Badar. Malah waktu hijrah pun tak, dalam perang Khandaq pun tak, dalam perang Badar Rasulullah doa sungguh-sungguh, sujud betul-betul, angkat tangan sampai jatuh selendang. Seorang ulama yang terkenal nama dia Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sebab dalam peperangan Badar persiapan tak seperti mana peperangan lain. Pasal apa? Sebab perang Badar sahabat Nabi nya ikut 313. Depa sangka depa nak tahan kafilah dagang Abu Sufyan tu. Rupanya depa berhadapan dengan tentera Quraisy yang jumlah ada 1000. Tak sangka. Jadi peperangan tak dapat dielakkan. Di situ yang Rasulullah doa tak berhenti-berhenti. Makna dia dalam hidup kena usaha tuan-tuan. Bila jadi satu benda yang di luar kita punya kita punya jangkaan, waktu ni Rasulullah doa sungguh-sungguh. Tidak seperti mana di dalam hijrah ataupun mana-mana perangan yang lain. Baik. Yang kedua, illa masya Allah. Tapi Rasulullah juga ada lupa. Melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa yang Rasulullah lupa? Yang Rasulullah lupa adalah apa yang Allah Ta'ala telah nasahkan. Di Quran dia ada ayat nasakh dan mansuh. Nasih mansuh dia panggil. Yang mana dimansuhkan bacaan, dikekalkan hukum. Ada juga dimansuhkan hukum, dikekalkan bacaan. Ada juga dimansuhkan bacaan dan hukum. Baik. Jadi ada satu riwayat yang mana ada 2 orang sahabat yang baca satu surah. Surah ni turun pada Rasulullah, dia baca surah ni dalam sembahyang malam. Satu malam dia bangun baca surah tu, dia tak mampu baca. Padahal 2 sahabat ni dah hafal dah surah tu. Bangun malam tak boleh nak baca. Sebab apa? Esok pagi dia jumpa Rasulullah, surah ni kami dah hafal, tapi malam tadi kami tak ingat langsung. Terus hilang daripada fikiran dan dada. Maka Rasulullah kata, itulah mimma nusikha, itulah yang telah dinasahkan oleh Allah. Wa ansa, dan aku pun lupa. Yang mana dinasahkan Rasulullah lupa bacaan dia, sahabat pun lupa bacaan dia. Itu yang dinasah. Itu yang ada riwayat kata apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjamhuma albattah. Apabila orang yang dah menikah berzina, maka direjamlah. Betul tak? Maka sebahagian ada kisah yang mengatakan
itu apa? Daripada Quran yang telah dinasahkan. Ada sahabat yang sebut. Tapi nak ceritanya yang mana nasih dan mansukh, maka Allah akan hilangkan daripada ingatan. Baik, sama juga sebagai ulama, sebahagian sahabat yang menyangka surah Al-Ahzab tu panjanglah, ni dah pendek ada. Sebab nasakh dan nasikh dan mansukh, maka Allah lupakan sebahagiannya. Baik. Jadi yang ada kita ni hanya kekal lah. Sebab tu sebut dalam Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jelah Quran sebut. Mana-mana ayat yang kami nasahkan, kami akan datangkan yang lain ataupun yang lebih baik daripada dia. Nasikh, mansukh dipanggil. Baik. Sama juga satu lagi ayat, lau kana libni adam wadiyan min mal labtagha lahuma thalitha. Katanya itu juga sebagai pada Al-Quran yang telah dinasahkan bacaan dia. Baik. Kemudian kita tengok tafsir dan ulasan. Tafsir dan ulasan firman Allah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Suci ni makna dia kita tidak menganggap atau mensifati Allah dengan apa-apa yang tidak layak bagi Allah. Sama ada nama Allah ataupun zat Allah. Sebab orang Quraisy dulu kadang-kadang berhala di bawah nama Tuhan. Ini satu penghinaan bagi nama Allah. Jadi nama Allah tak boleh kita buh kepada makhluk lain, terutama berhala, tuan-tuan. Itu penghinaan bagi nama Allah Azza wa Jal. Baik. Yang kedua, kita kena sucikan zat Allah. Subhan ni kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah ni. Pas mayang kita baca 33 kan, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Subhanallah ni maksud dia Allah Taala suci daripada segala sifat kekurangan. Itu makna dia. Subhanallah. Baik, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kata Imam Al-Qurtubi, sebaiknya nama di dalam ayat itu bermaksud zat musamma. Abu Hayyan pula berpendapat apa yang zahir dari ayat ini ialah pensucian adalah pada nama. Maksudlah hendaklah menyucikan nama Allah dari menamakan kepada patung atau berhala. Jangan buang nama Allah pada patung dan berhala. Malah ada satu ahli sufi, saya lupa nama dia tuan-tuan, silap Malik bin Dinar, yang mana asalnya seorang ahli maksiat, dan dia juga ada mimpi dengan jumpa anak dia. Sebagai riwayat sebut Malik bin Dinar dia pernah jalan sebelum dia jadi orang yang baik lah. Waktu tu dipenuhi dengan maksiat, dia jumpa nama Allah yang jatuh di tanah yang ada kesan pijak. Kotonglah nama Allah tu. Malam balik, maka Malik bin Dinar ambil nama Allah tu, dibersihkan nama Allah, disimpan elok. Asalnya nama tu jatuh di tanah, siapa pun tak abai, siapa pun tak tengok, semua orang abaikan nama tu. Maka dia ambil nama tu, dibersihkan, disimpan, walaupun dia ahli maksiat. Malam tu dia mimpi, kau telah membersihkan nama kami, maka kami akan membersihkan namamu. Sejak pada itu dapat hidayah, terus jadi ulama sufi terkenal. Nak cerita tentang kadang-kadang orang yang jahat, penuh maksiat, kadang-kadang dengan satu kebaikan yang dia buat, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, petunjuk pada dia. Baik, ini samalah termasuk dalam ni, yakni menyucikan nama Allah Azza wa Jal. Baik, misalnya menggelarkan patung berhala sebagai Tuhan ataupun ilahi. Apabila lafaz nama Allah diperintahkan supaya mensucikan, iaitu dari menamakan kepada kewujudan selainnya, maka apatah lagi zatnya, zat Allah lagi lah kita kena sucikan. Zat ni kalau kita ni tubuh badan lah tuan-tuan. Ni kalau kita tubuh badan, zat kita tubuh badan lah. Allah kita tak sebut tubuh badan, sebab Allah Ta'ala tidak berjuzuk-juzuk macam kita. Allah Ta'ala tak bertempat, tak mengambil ruang. Kita tak boleh bayang macam mana zat Allah. Malah hakikat zat Allah siapa pun tak tahu. Hatta Nabi yang paling dekat, malaikatul muqarrabin, malaikat yang paling dekat, yakni Jibril alaihi salam, Rasul yang paling dekat iaitu Rasulullah SAW, satu-satunya Rasul naik sampai atas Arash tu pada malam Isra' dan Mi'raj. Tapi Rasulullah pun juga tak tahu hakikat zat Allah. Hatta kita pada hari kiamat kita tengok Allah,
insya-Allah semua tengok Allah, tapi kita tak tahu hakikat zat Allah. Kalau kita tahu kita ada isi, kita ada urat, kita ada tulang, kita ada darah, itu kita punya hakikat zat. Hakikat zat Allah siapa pun tak tahu. Sebab tu pada hari kiamat kita hanya melihat Allah, tapi kita tak tahu zat Allah Ta'ala itu apa. Hanya Allah yang tahu. Baik, kemudian sememangnya zat Allah adalah lebih layak untuk disucikan, dan menyucikan zat Allah adalah lebih patut. Ada pendapat yang mengatakan bahawa nama Allah di sini ialah zat yang musamma. Oleh demikian perkataan nama di sini merupakan tautan tambahan. Baik, tak apa. Dan ia membawa maksud perintah mensucikan zat Allah. Jadi mensucikan zat Allah Azza wa Jal. Sebab sebahagian orang kadang-kadang dia terfikir tentang zat Allah. Aku duduk sini, Allah duduk kat mana? Dia fikir macam tu. Ni antara benda yang tak sepatutnya. Sekarang ni pukul 6.38, Allah buat apa? Dia fikir macam tu. Dia kiaskan kita punya tempat dengan tempat Allah. Kita kiaskan masa kita dengan masa Allah Azza wa Jal. Ini satu benda yang sangat tak patut, tuan-tuan. Kalau saya padanlah, saya duduk sini, tuan-tuan duduk sana, duduk situ, duduk belakang. Zat Allah, tuan-tuan tak boleh faham lagu tu. Sebab Allah yang menjadikan ruang dan tempat. Dah. Sebab tu ada orang dia fikir kita duduk sini, jadi naik langit pertama, naik kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah ketujuh, arah atas Allah. Dia kiaskan begitu. Silap. Kenapa silap, tuan-tuan? Sebab alam lain. Kita tahu alam barzah, tuan-tuan. Kita beriman dengan alam barzah, wajib beriman dengan alam barzah. Ni kubur tepi kita, tuan-tuan ni. Yang mana ada yang kena seksa, ada yang mendapat nikmat. Tapi kalau kita gali kubur, kita tengok, kita tak nampak, tuan-tuan. Kita buh kamera dalam kubur. Ada pekaji barat yang kaji buh kamera dalam kubur. Mana nampak apa? Nampak mayat yang reput ada lah, tuan-tuan. Tapi kita tak nampak alam barzah. Hatta kita, tuan-tuan, kita tak boleh cipta satu alat canggih lagu mana pun untuk mengesan malaikat. Malaikat mai tahu, malaikat lalu tahu. Tak ada, tuan-tuan. Cuma ada orang kita lah kata kalau tengah sembang semua diam, wih, malaikat lalu. Saya tak tahu lah tu. Tapi ada yang Rasulullah bagi tahu pengesan kan, yang kita boleh tahu malaikat mai. Iaitu ayam kan. Ini sebutlah hadis sahih tentang ayam. Tentang belah ayam baguslah. Tapi janganlah sampai ayam berak kat rumah orang, tuan-tuan. Pandai-pandai lah, tuan-tuan. Kena jelah jaga hati jiran juga. Baik, jadi tuan-tuan, ayam ni kelebihan itulah. Dia melihat malaikat. Tuan-tuan, kalau pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, tuan-tuan dengar ayam berkokok. Pernah, tuan-tuan? Kan tak pernah? Pukul 2 pagi, 3 pagi ayam berkokok. Ada kan? Itu istimewa tu. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dengar ayam apa? Siyah diyakah, ayam berkokok malam-malam. Fad'ullah, banyakkan berdoa. Sebab dia tengok malaikat rahmat. Jadi tuan-tuan bela ayam, dengar ayam berkokok tepi rumah pukul 2 pagi, 3 pagi. Doa, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak bangun, angkat tangan doa. Kalau rajin, bangunlah sembahyang. Tuan-tuan, ataupun angkat tangan. Mudah-mudahan doa kita diangkat terus oleh malaikat rahmat kepada hadrat Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi tuan-tuan, kalau ayam, ada orang dia dengar ayam, ada setengah orang pukul 2 pagi dengar ayam berkokok, dia nampak hantu bah. Ini tak ada, tuan-tuan. Malaikat dia nampak. Kalau kaldai dia bunyi tengah malam, minta lindung dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia nampak jin, syaitan. Kaldai ni binatang, tuan-tuan. Kalau dia tidur, tuan-tuan Bali meracun bola 10 biji pun dia tak bangun. Itu kaldai. Kalau tengah malam dia bunyi, black. Dan suara dia, tuan-tuan, memang buruk. Suara yang paling buruk tuan-tuan boleh dengar kaldai. Tuan-tuan type dekat YouTube suara kaldai, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan tak boleh bayang suara yang lagi buruk pada suara kaldai. Kaldai punya suara paling buruk sekali. Inna ankaral aswati la sautul hamir kan. Suara kaldai suara paling buruk sekali. Baik, tuan-tuan. Baik. Jadi kita tak boleh kesan malaikat. Kalau kaldai bunyi kita tahulah. Tapi kalau nak buat satu alat malaikat lalu berbunyi, tak dapat. Tapi kita dapat kesan partikel-partikel halus dalam
udara. Hatta kuman-kuman pun dapat kesan. Kenapa malaikat kita tak dapat kesan ni? Hatta jin, sebab dia alam lain, dia alam dia, kita tak dapat kesan. Kalau ada malaikat sini pun dia alam dia. Tuan-tuan, alam ni ataupun dipanggil dimensi ni Allah yang jadikan. Alam barzah, alam akhirat, alam hisab, alam begitu, segala alam malaikat, alam jin Allah jadikan. Tuan-tuan, setiap alam ni konsep masa dan ruang dia tak sama, lain. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa orang yang pernah kena tangkap dengan bunian, tak ada, ini cerita bunian ni cerita betul tuan-tuan. Ini bukan cerita memang kita panggil bunian dia jin lah tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz tu kata bunian pun pakai Ferrari, Mercedes. Saya tak tahu betul tak betul yang tu. Tapi memang ada lah jin tu. Dan memang ada manusia yang hidup di alam jin lah, ada. Memang ada, sama ada dia masuk dengan rela ataupun dia kena tangkap. Zaman Sayyidina Umar pun ada kan, 4 tahun kena tangkap. Tapi biasanya siapa yang masuk alam jin ni, dia akan rasa duduk sat. Tak, macam di Indonesia tu, budak tu duduk sebulan dia bercari tak ada. Rupa-rupanya keluar-keluar dah sebulan dia tak ada. Dia cerita dia masuk di situ, jumpa orang bagi dia makan sat dia. Cerita bulan lepas kat Indonesia. Di bukit tu ramai hilang, orang pergi hilang saja. Tapi jumpa balik. Baik, jadi dia rasa sat dia. Jumpa satu orang bagi dia makan apa, rupanya sebulan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia duduk di alam lain, konsep masa dia lain, alam malaikat lagi lain. Nak ceritanya tuan-tuan, masa dan tempat ruang yang Allah jadikan, janganlah kita kiaskan masa kita, tempat kita dengan Allah Azza wa Jal, lain tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, itulah cara kita menyucikan zat Allah Azza wa Jal. Jangan kita bayangkan macam kita, aku duduk di sini, langit pertama, yang kedua, ketiga, empat, okey, Allah Ta'ala ada atas arah, duduk atas arahnya. Ini satu tu, bukan Allah Ta'ala yang jadikan. Di atasnya arah. Bila kita sebut Allah atas arah, seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya, tak terikat dengan konsep masa, ruang dan tempat dan sebagainya. Allah Ta'ala tak dibatasi oleh tempat ataupun ruang. Saya duduk di sini, saya dibatasi lah tuan-tuan. Sebab duduk atas kursi ni dibatasi oleh meja ni. Takkanlah Allah dibatasi zatnya. Antara kita dengan Allah, zat Allah dibatasi oleh arash. Takkan, Allah Ta'ala tidak dibatasi. Allah Ta'ala ghair mahdud. Sebab tu bila ada orang Yahudi jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang Yahudi kata kat Sayyidina Ali, sif lana rabbak alladhi yajlis 'ala al-'arsh. Lebih kurang begitulah. Dia minta pada Sayyidina Ali, tolong ceritakan sifat Tuhan hang yang tengah duduk atas arash sekarang. Sayyidina Ali jawab cantik. Sayyidina Ali kata, man jahala khaliqal ma'bud, Tuhan kami ghair mahdud, man za'ma anna ilahana mahdud faqad jahila khaliqal ma'bud. Itu jawapan Sayyidina Ali. Ni orang Yahudi minta. Orang Yahudi ingat kita duduk sini, Allah Ta'ala ni duduk lepak atas arash lah, dengan hakikat zat dia. Jadi Sayyidina Ali kata, man za'ma anna ilahana mahdud faqad jahila khaliqal ma'bud. Siapa yang menyangka Tuhan ni terbatas, makna dia zat Allah terbatas di atas arash. Begitu. Terbatas di atas arash zat Allah. Maknanya kita dengan zat Allah terbatas. Arash menjadi batasan antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Faqad jahilal khaliqal ma'bud, maka dia dah jahil tentang hakikat ketuhanan yang Tuhan yang disembah. Maknanya dia jangan fikir dulu tu. Kalau orang kata Allah Ta'ala atas arash beristiwa seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya, Allah Ta'ala mengatasi, tidak dibatasi oleh ruang dan tempat dan segala makhluknya. Baik, kemudian tuan-tuan, maha tinggi, tinggi dan maha tinggi, maha mulia dan maha agung dari segala sifat yang disebutkan oleh manusia kepadanya. Allah juga disifatkan dengan yang besar dan terbesar. Tuan-tuan, di sini penting, saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni dah. Ada satu golongan dia faham ayat ni, subhana rabbiyal a'la ni yang kita baca dalam sujud ni, atau musabbihi isma rabbiyal a'la, dia faham apa?
sabbihi isma rabbikal a'la. Dia faham tinggi di sini tinggi hissi, bukan maknawi. Apa makna hissi? Hissi ni maksud dia realiti kita ni lah. Saya duduk sini, atas ni tinggi lah, ada lagi tinggi lagi. Apa? Okey, ni tinggi, Pencawang tinggi lagi, Pencawang tinggi, KLCC tinggi lagi, KLCC tinggi lagi, Burj Khalifah tinggi lagi, Burj Khalifah tinggi, ada lagi tinggi lagi. Dulu Burj Khalifah lah tinggi 868 meter kot, lebih kurang lah. Lah ni ada yang lagi tinggi lagi di apa? Saudi kan. Kingdom Tower nama dia. Tinggi dia 109 meter, 1009 meter lebih kurang lah. 1 kilometer tinggi tuan-tuan. Ada di Arab Saudi. Kingdom Tower nama dia. Kalah Burj Khalifah. Tu paling tinggi sekali lah. Atas muka bumi Kingdom Tower paling tinggi. Ada tinggi lagi tak? Ada. Langit pertama, awan. Ada tinggi lagi. Bulan tinggi lagi. Ada tinggi lagi. Pluto jauh lagi. Tinggi. Ada satu golongan dia fikir Allah Ta'ala tinggi secara hissi. Sebab tu kita baca dalam tafsir, ulama tak sebut begitu. Maksud dia, okey, ada tinggi lagi langit pertama, ada tinggi lagi langit kedua, ada tinggi lagi langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7, apa sampai ke apa? Sidratul Muntaha, Arash, tinggi lagi. Arash yang paling tinggi, yang paling tinggi itu Allah. Dia fikir macam tu. Sebab tu kita baca tafsir, ulama tak sebut tinggi hissi. Tinggi ini di segi maknawi, keagungan, kebesaran, kehebatan. Yang hissi ini realiti, ini alam kita tuan-tuan. Takkan Allah Ta'ala berada di alam manusia seperti mana kita tuan-tuan, sedangkan segala alam Allah yang jadikan. Satu lagi, sama juga yang besar, Allahu Akbar kan, Allah Maha Besar. Ada orang dia faham kita besar ni hebatlah, agung kan. Ada orang dia faham besar ni zat Allah, zat yang ada saiz tuan-tuan. Saiz zat Allah ni besar sangat-sangat, paling besar, seolah-olah ada saiz tuan-tuan. Sedangkan zat Allah mana kita boleh bayang dengan saiz dan sebagainya. Dia tidak ada saiz tuan-tuan macam kita ada saiz tuan-tuan. Jadi jangan faham gitu tuan-tuan. Ni merujuk secara maknawi kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan. Kemudian Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Anqabah bin Amir Al-Juhani semasa diturunkan fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah bersabda, jadikanlah ia bacaan kamu semasa rokok. Maka kita baca ni surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Kita baca malam-malam, orang kata nak murah rezeki baca surah ni. Tapi tuan-tuan nak murah rezeki tuan-tuan, nombor satu tuan-tuan kalau nak murah rezeki lah. Siapa-siapa nak murah rezeki, rasa rezeki ni macam sempit, susah, nombor satu syarat pertama nak murah rezeki, bersyukur. Itu dia. Banyak mana rezeki yang kita ada, bersyukur. Itu syarat nombor satu nak murah rezeki. Quran kata la in syakartum lazidannakum. Ni ayat ni kalau ngaji balaghah, ayat ni hebat. Uslub inkari, kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah, Allah akan tambah. Jadi tuan-tuan, ni jaminan Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuan-tuan, kita nak hidup kita Allah Ta'ala tambah rezeki, kena bersyukur. Macam mana nak bersyukur tuan-tuan? Cara dia, jangan tengok orang yang rezeki lebih daripada kita. Itu dia. Kadang-kadang kita tengok kita pakai kereta, kita pakai, contohnya lah, kita pakai Myvi, kita tengok kawan kita yang pakai Alphard. Bila aku nak pakai Alphard? Bila kita nak bersyukur? Kita dah pakai Alphard, kita tengok kawan kita yang beli kereta BMW. Betul tak? BMW yang mahal, i8 ke apa, yang mahal, harga dekat 1 juta. Kita boleh tengok member kita. Bila kita nak bersyukur? Dah kita beli BMW, kita tengok member kita yang ada Ferrari pula. Bila kita nak bersyukur? Sedangkan kita ni tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kaya sangatlah, macam semalam saya sebut kuliah, tuan-tuan baca di internet kekayaan adik Sultan Brunei, antara sultan yang terkaya kat dunia lah. Adik dia kaya sungguh. Kat Amerika tu ada beratus kereta, bubuh dalam gudang, dia tak naik pun, jadi koleksi je. Adik Sultan Bolkiah lah ni, saya lupa nama adik dia tu. Kereta dia ada beratus. Satu kereta dia tu nilai juta, ada yang puluh juta pun dah satu kereta.
dia bubuh dalam gudang. Orang Amerika masuk, boleh tengok di YouTube. Depa tengok pun depa macam teruja dan pelik lah. Satu kereta nilai juta, puluh juta, dia ada beratus kereta. Saya tak ingat ada berapa ratus, 200 ke 300 macam tu lah, ke 800 macam tu lah, saya tak ingat lah. Kiranya kalau kereta tu naik hari ni naik Ferrari model ni, esok Lamborghini model ni, esok lagi Bentley model ni, dia perlukan masa bertahun-tahun untuk gilirkan sehari satu kereta. Dia beli rumah berpuluh-puluh juta, ratus juta di berita di New York. Dia ada kapal pesawat peribadi, ada kapal layar peribadi, sampai tahap kita tak tahu. Kalaulah kita kaya lagu tu, tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir apa yang kita cari dalam kehidupan. Ginilah tuan-tuan. Tuan-tuan semua dalam bank ada 100 juta. Contohnya lah, dalam bank ada 100 juta. Tuan-tuan rumah duk ada, katalah 30 biji rumah tuan-tuan ada. Ferrari duk ada, lebih kurang 50 jenis, 50 biji lah, semua ada kat rumah tuan-tuan. Kapal terbang ada, tuan-tuan ada Ferrari 50 biji. Dah beli jet peribadi tak naik dah, betul tak? Tak pandang lah Ferrari, nanti kena langgar jet peribadi. Dah beli yacht kapal layar tu kan. Tuan-tuan bila dah banyak macam ni harta tuan-tuan akan fikir satu benda, kita cari apa dalam kehidupan. Kereta kalau dah berpuluh-puluh, tuan-tuan mungkinlah naik sekali semua, betul tak? Semua nak naik sekali, tak larat nak naik hari ni naik ni, hari ni naik ni, tuan-tuan pun tak larat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sampai tahap tuan-tuan akan fikir apa benda yang kita cari dalam kehidupan. Itu yang Sulaiman Ar-Rajhi, nampak? Sulaiman Ar-Rajhi tu, orang kaya tu, yang buat bank Islam yang pertama di dunia, baru bank lain tiru, dia yang pertama buat. Jadi Sulaiman Ar-Rajhi, tak silap saya nama dia Sulaiman Ar-Rajhi. Lah ni tak ada apa lah, dah jadi orang yang kaya. Dulu orang antara yang terkaya kat dunia, lah ni antara orang yang paling tak ada apa kat dunia. Pasal apa? Bila dah banyak harta, dia tahu nak ke mana. Malah dia pernah infak harta, katanya berapa puluh bilion yang dia pernah infak, bagi 60 bilion kalau tak silap yang dia pernah infakkan. Kaya tuan-tuan, bukan kaya sikit, kaya sungguh. Lah ni harta dia bagi habis dah. Ni anak ni semua bagi ke anak dia, tak ada apa lah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dah tahu kekayaan, dia dah rasa tuan-tuan. Apatah lagi kalau ada hujung-hujung nak mati tuan-tuan, lagilah sedap apa yang kita cari dalam kehidupan. Tapi kita lumrah tuan-tuan, manusia ni, benda yang kita tak ada kita memang terketak-ketak nak, betul tak? Lumrah begitulah. Yang kita tak ada ni yang terketak-ketak lah tuan-tuan nak. Saya lah tuan-tuan, kalau dah ada 10 biji Ferrari kat rumah tuan-tuan pun aku nak buat apa ni. Fikir macam tu. Rumah dah 30 biji, pendapatan bulanan kita kata 10 juta, 40 juta, tuan-tuan nak buat apa? Kita tak apalah, keliling dunia. Tuan-tuan dah keliling dunia dah. Tapi mana? Orang pun jemu dah tengok muka tuan-tuan. Dia ni lagi mai. Orang Itali pun dah kenal dah tuan-tuan. Sekejap dia ni lagi mai. Tuan-tuan nak pergi mana? Apa yang tuan-tuan cari kat dunia ni? Dah pergi ke tunggu masuk kubur Kerana orang muka Islam pun sedang. Orang muka Islam pun sedang benda ni. Dah sampai apa? Yang buat Apple tu, Steve Jobs, waktu dia nak mati, dia fikir dia ada kekayaan bilion, orang kaya bilion. Tapi masa nak mati, yang ada apa? Baju yang ada atas badan dia, katil tilam yang ada dekat dia, itulah. Dah mati, orang lain punya yang tu. Tapi hisap orang tanggung lah. Tu kena ingat tu. Kita mati tinggal 50 juta. Tak apalah, senang anakku. Dapat seorang apa? Dapatlah seorang 10 juta contohnya lah. Senang anakku. Betul lah, dia pun senang lah. Esok mati, malaikat tanya, oi, duit banyak mana dapat 10 juta? Bapak tinggal. Okey, selesai. Habis tu, siapa nak kena hisap? Kita lah kena. Okey, satu-satu hisap. Satu. Itu yang Umar bin Abdul Aziz doa, jangan minta lindung daripada harta yang mengenyangkan orang lain, tapi kita yang kena hisap. Tapi lumrah tuan-tuan manusia lah. Benda yang kita tak ada, kita nak sangat. Saya bagi contoh lain lah tuan-tuan. Macam kita lah, kebanyakannya ni semua bini satu lah, betul tak? Ada bini dua lah, tak ada no? Imam satu ke dua? Imam bini satu ke dua? Tak berani lah cik. Bukan masalah tak berani tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari orang yang kahwin 2, 3. Dia akan sebut
Kalau boleh mengundurkan masa, biar satulah. Betul tuan-tuan? Biar satulah. Tanya saya jumpa ramai je yang kahwin 2-3. Pasal apa kita masa ada satu kita ketak-ketak minat ke janda tuan-tuan? Ada bini satu punya berkenan lah dengan janda tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal lumrah manusia ni, benda dia tak ada memang dia nak. Saya ingat ada satu ulama besar tu, nama apa? Habib Ali Al-Jufri daripada Yaman. Dia bini dia 2 ke 3 macam tu lah. Dia sebut kalau dia boleh undurkan masa, dia tak mau poligami ni. Dia cakap Arab lah dalam apa, dia punya channel tu, dia berdebat dengan feminis tu. Sebab dia kata bila bini 2-3 ni, dia bukan soal seronok tuan-tuan. Soal tuan-tuan nak jaga hati. Betul tuan-tuan? Saya tahulah tuan-tuan, hatta ulama yang hebat pun tuan-tuan, dia ada 2-3 bini. Sukar tuan-tuan. Sukar tuan-tuan. Nak jaga hati sukar. Kadang-kadang yang ni kecil hati, kawan ni kecil hati, kawan ni kecil hati, susah. Nak jaga hati tu Ustaz Zaidrus kan, orang share lah, saya tengok orang tanya macam mana, apa tip nak kahwin ramai ni. Ustaz Zaidrus kata tak payahlah tebeng sangat, dia kata nak sangat, dia kata aku dah ada pengalaman dah. Bila nak raya ni rasa nak lari pada Malaysia. Ustaz Zaidrus sebut pasal nak lari pada Malaysia, semua benda nak tukar, sampai dryer baju pun nak tukar. Pasal apa? Dia pun tukar tangan, aku tak tukar. Tuan-tuan jangan kira bini orang ke bini ustaz. Bukan. Lumrah tuan-tuan, bila orang perempuan berkongsi suami, semua benda dia tengok, betul tak? Dia ni tudung baru ni, dia tengok. Ini motor baru ni. Tuan-tuan, sungguh dia tengok habis. Itu begitu sifat orang perempuan tuan-tuan. Bukan sifat orang perempuan, biasanya sifat manusia ni bila berkongsi memang kita perhati. Dia sayang bini dia ni lebih lah. Itu Ustaz Zaidrus sebut, mula-mula perang dunia, mula-mula kahwin perang dunia, bom nuklear. Lepas tu dia perang gerila, perang antara bini lah. Mula-mula perang macam nuklear, lempak bom nuklear semua, bergaduh. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi menikah bergaduh lah tuan-tuan. Dia kata tak payah sembang lah, saya tok guru ngaji ilmu banyak, tak kira. Masuk je alam poligami, jiwa tak kental, memang goyang lah tuan-tuan, goyang habis lah. Jadi tuan-tuan, yang pertama, selang berapa lama okey sikit, dia perang apa pula? Dia perang gerila tuan-tuan. Gerila. Lepas lama sikit dah okey, dia pakai sharpshooter kan, sharpshooter, tembak pada jauh. Mana ada point boleh tembak ni? Dia cari point-point, dia nak tembak. Lumrah tuan-tuan. Hatta isteri Nabi SAW kan, dia ada 2 apa? Si Nabi pun ada 2 camp. Satu Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, ada lagi yang tu. Satu lagi tim siapa? Ummu Salamah kot, saya tak ingat lah. Dia ada satu tim lagi. Dia pun ni bergaduh, bersaing. Itu macam-macam. 2 tim. Sampai Rasulullah pernah tinggalkan isteri dia selama sebulan. Bila minta macam-macam, sebulan tinggal. Pasal dia pun minta kemewahan, apa ternyata si Nabi ni zuhud tuan-tuan. Bukan si Nabi yang zuhud, hatta anak dia Fatimah, Rasulullah tak bagi kesenangan. Walaupun Rasulullah boleh bagi, isteri dia Rasulullah tak bagi kesenangan. Sampai tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, tak pernah kenyang. Padahal Rasulullah pernah korban 100 ekor unta. Harta rampasan perang Rasulullah dapat 1/5 daripada 1/5. Rasulullah dapat banyak tu. Pernah kan, semalam pun saya sebut, anak Rasulullah Fatimah kan, kerja banyak, uli tepung apa, tolong Sayyidina Ali, banyak kerja. Sampai Sayyidina Ali kata, ayah ini Rasulullah kan dia dapat apa, sebahagian harta apa, rampasan perang, termasuk hamba, pergilah minta. Bila sampai je harta rampasan perang tu sebahagiannya, datang Fatimah. Rasulullah tengok, Rasulullah senyum, dah tahu dah Fatimah nak minta tolonglah, bagilah hamba boleh tolong buat kerja. Rasulullah tak bagi walaupun satu, walaupun Rasulullah boleh bagi. Rasulullah tak nak bagi kesenangan. Isteri Rasulullah tuan baca, mana ada senang, susah. Zuhud hidup, walaupun Rasulullah boleh beri kekayaan. Pasal bila Rasulullah tahu Fatimah ni antara penghulu orang perempuan dalam syurga, kalau dia dapat kesenangan, dia akan kurang darjat dia di sana. Dia begitu. Sampai Rasulullah tak bagi kat Fatimah kan. Dan Rasulullah hanya Fatimah ada yang lebih baik pada hamba lagi. Sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Siapa baca macam ni sebelum tidur lepas sembahyang, dia ada kelebihan lain. Ini sebelum tidur kelebihan lain. Siapa sebelum tidur baca yang ni, Allah Taala akan bagi dia semangat yang hebat, yang kuat untuk bekerja.
untuk menyelesaikan kerja dia, sampai ada doktor buat kajian PhD gitu tuan di Madinah tu tentang hadis ni. Cuba tentang amalkan sebelum tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Mana-mana dulu tak apa tuan-tuan. Allah Taala akan mudahkan kerja. Allah Taala tak bagi Fatimah radhiyallahu anha, sama juga isteri Nabi, tak bagi. Sampai isteri Nabi minta lah, macam orang masa tu isteri-isteri sahabat Nabi orang Ansar ada yang mewah, naklah sedikit macam orang isteri orang Ansar. Jadi saya nak, bila mereka minta pada Rasulullah, saya nak Umar kata apa, mudah-mudahan Rasulullah ceraikan hampa, Allah gantikan yang anak dara yang lebih baik pada hampa. Dia kata pada semua isteri Nabi, termasuk anak dia lah, Hafsah binti Umar. Lepas tu turun ayat Quran sebiji macam saya nak Umar sebut tu. Asa ayyutalliqunna. Kemudian macam manalah ayat dia, saya tak apa tuan-tuan, dan digantikan dengan apa, perempuan yang lebih baik, anak dara lagi, diberi pilih. Ya lisan Nabi kan, fata'alain, datang sini, nak apa, bagi dua pilihan, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah, in turidna Allah wa rasulahu. Kalau kamu nak Allah dan Rasulnya, kena hidup macam itulah serba kekurangan. Allah Ta'ala sediakan balasannya hebat. Tapi kalau nakkan dunia dan perhiasannya, yang ni kemewahan sikit je tuan-tuan, fata'alain umatti'kunna, datang sini aku bagi kesenangan, tapi wa usarrihkunna sarahan jamilah, tapi aku akan lepaskan hampa dengan lepasan yang baik. Ini ceraikan lah. Tapi si Nabi ni bila Rasulullah bagi pilihan begitu, Allah bagi pilihan, mau tak jadi ya. Sampai kesudah hidup tuan-tuan dalam, memang kita bagi apa, hidup yang biasa. Baik, tak apa tuan-tuan, kita dah ni ya, saya habiskan sikit tuan-tuan. Dan semasa diturunkan ayat sabbihisma rabbikal a'la, baginda kata ij'aluha fi sujudikum. Bila turun surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah kata baca dalam rukuk, yang ini kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ataupun subhana rabbiyal azim, dua-dua boleh. Bila turun ayat ni pula subhasabbih isma rabbikal a'la, maka Rasulullah kata ij'aluha fi ruku'ikum fi sujudikum, jadikanlah dia bacaan di dalam sujud. Itu kita baca subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tuan-tuan baca yang mana? Subhana rabbiyal a'la ke wa bihamdihi? Wa bihamdihi. Ya, ada dua pandangan. Sebagai ulama kata subhana rabbiyal a'la, sebagai ulama kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi kita biasanya di Malaysia ni kita memang tambahlah wa bihamdihi. Baik tuan-tuan, seterusnya dinyatakan sifat nama Allah yang maha tinggi itu dengan berbagai sifat lain seperti dalil kewujudan Tuhan dan kudratnya bagi mereka yang ingin mengetahui. Baik. Jadi akan datang kita akan baca huraian ayat yang kedua tuan-tuan. Yang pertama dah huraian ayat yang kedua, yang menciptakan dan menyempurnakan. Huraian ayat yang kedua, allazi khalaqa fasawwa. Tadi kita huraian ayat yang pertama, sekarang kita tengok huraian ayat yang kedua. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya harap kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.